Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Apa khabar? So saya harap anda semua sihat. So seperti biasa kita akan teruskan kuliah kita untuk topik copywriting part 3. So pada hari ini saya lebih fokuskan kepada bagaimana ataupun bila waktu yang sesuai untuk anda buat posting sama ada di Facebook ataupun Instagram. Eh, Kenapa awak perlu merancang? Tak boleh kecil kita just blast sahaja ayat-ayat copywriting kita di Facebook ataupun IG. So awak kena plan, kena well plan. Awak kena ingat, audience ataupun pelanggan awak tidak selalu ataupun tidak sentiasa mengadap handphone, duk tengok FB ataupun IG sepanjang masa. Tak. Dia punya waktu-waktu yang tertentu. Dan penting bagi kita untuk kenal pasti, untuk faham bila mana ataupun bila masa audience ataupun customer kita ni berada di hadapan phone dia. Sebab itulah waktu-waktu yang akan saya cadangkan kepada anda pada hari ini adalah berdasarkan kepada pemerhatian dan juga survey saya lah. Yang mana saya rasakan waktu tu agak sesuai untuk kita buat posting di Facebook ataupun IG. So awak boleh follow, kita boleh ikut, tetapi selebihnya kita tengoklah kepada hasilnya. Alright? Tetapi sekurang-kurangnya awak dah adalah satu garis panduan ataupun guideline bila masa yang awak perlu buat posting tersebut. Dan awak kena ingat, posting awak terpulanglah sama ada dalam bentuk soft sell ataupun hard sell. Alright. So, nak dengar ataupun nak tahu, kita teruskan ya. So, untuk ayat-ayat copywriting ataupun teknik-teknik sama ada hard sell ataupun soft sell tu tadi, sepatutnya awak dah ada idea dah. Bermula daripada awal pagi sehinggalah ke tengah malam. Okey, cadangan saya untuk permulaan hari, tersasul saya kan. Untuk permulaan hari, awak boleh hantar ataupun awak boleh buat posting seawal pukul 7 pagi. Okey, so lepas solat subuh, bolehlah kalau awak terus buat posting yang mana posting tersebut perlu posting yang ringan-ringan lah. Kalau boleh saya kata sini apa? Jangan spoil mood orang pagi-pagi. Digalakkan buat posting ayat-ayat motivasi untuk charge aura positif. Better bagi ucapan salam, selamat pagi atau kata-kata hikmah yang ringkas dan menenangkan. So bagilah ucapan. Katakanlah Assalamualaikum kepada pembaca-pembaca ataupun followers setia saya. Saya doakan anda pagi ini sihat-sihat dan insya-Allah kita akan jadi orang yang kaya raya dan dapat membantu pula masyarakat melalui apa yang kita dapat pada hari ini. Nampak tak? Pagi-pagi kita dah doakan kita punya followers dan juga likers kita. So bila mereka baca, tak ke mereka ni rasa seronok. Oh, dia doakan kita. Alhamdulillah. So siapa-siapa yang terbaca you punya posting tu nanti mungkin akan mengaminkan doa awak. So ingat, pukul 7 pagi, seawal pukul 7 pagi, ia adalah pembuka hari. So kalau boleh waktu-waktu begini buatlah posting yang ringan-ringan. Ingat jangan spoil mood orang pagi-pagi. Alright. So teknik yang awak boleh gunakan adalah teknik apa? Of course, teknik soft sell. Mungkin awak malas nak type kata-kata hikmah dan sebagainya. So awak boleh hantar gambar. Gambar yang mengandungi kod yang baik-baik. Kod-kod yang positif, ayat-ayat motivasi yang boleh motivate orang ramai. Right? So ingat, jangan sebut nama produk awak, jangan cuba untuk menjual produk awak. Ingat, soft sell. Awak kena boleh bandingkan antara soft sell dan hard sell. Belum masanya lagi untuk awak tonjolkan produk awak. So, 7 pagi. Ingat waktu ni.
Okey, yang kedua, pada pukul 10 pagi. So, waktu kerja lah. Okey, apa yang saya tulis dekat sini? So, bagi sesetengah pekerja, waktu ini adalah waktu rehat sebentar sebelum mereka sambung semula kerja. Waktu ini mereka akan buka dan tengok FB. Waktu ini mereka masih di dalam mood bekerja, so buat posting yang simple dan pendek-pendek sahaja. Okey. Ini bagi orang yang bekerja. Cuba awak tengok mak awak dekat rumah. Yang mana suri rumah sepenuh masa lah. Mungkin daripada awal pagi, diorang ni sibuk bekerja, mengemas rumah, basuh pinggan mangkuk, sediakan sarapan dan sebagainya. So biasanya pada pukul 10 around macam tu lah 10, 11 mereka ni akan duduk rehat sekejap tarik nafas kan. Berehat, minum air. Masa ni kebanyakan kadang-kadang suri rumah dia ambil phone dia, dia capai phone dia, dia tengok konten dalam Facebook dan juga IG. So cuba tengok balik gelagat mak awak dekat rumah macam mana. Ini bagi suri rumah lah. So bagi mereka yang bekerja, pukul 10 ni biasanya waktu rehat sekejap. Mungkin dalam 15 minit diorang pergi ke pantry and then bolehlah sambil-sambil ambil sarapan ringan-ringan, minum kopi, diorang tengok Facebook dan juga IG. So waktu ini tolong buat sekali lagi soft sell, bukannya hard sell. Okey? Mungkin awak boleh buat posting yang simple dan pendek-pendek sahaja. Mungkin waktu ni awak boleh kongsi berkenaan dengan resepi mungkin. Pasal waktu antara pukul 10 hingga pukul 12, lunch hour, dah tak lama kan? So mungkin masa tu suri rumah yang berada dekat rumah tu tadi buntu, tak tahu nak buat nak masak apa menu tengah hari. So mungkin awak boleh share resepi ataupun mungkin boleh buat cerita-cerita lucu yang ringan-ringan dan sebagainya. Pendek-pendek sahaja. So ini adalah soft sell yang kedua lah yang boleh awak buat. Ingat pukul berapa? 10 pagi. Alright. Next. Dalam pukul 12 tengah hari, waktu ni kita panggil sebagai waktu lunch hour lah. Biasanya bagi mereka yang bekerja, tak kisahlah kerajaan ataupun swasta, waktu ni merupakan waktu rehat yang agak panjang. Okay? So kebanyakan orang dia akan cuba akses FB sambil mereka lunch, sambil-sambil bersembang-sembang dengan kawan-kawan, sambil tu pegang handphone, dia check dia punya notification dalam FB masing-masing. Anda boleh gunakan kesempatan ini untuk buat posting sama ada ayat-ayat berbentuk soft sell ataupun hard sell. Tetapi ingat jangan terlalu berat sangat kalau awak nak buat hard sell lah. So kalau awak nak buat hard sell ni maksudnya awak tonjolkan. Dah mula dah. Perlahan-lahan awak boleh tunjukkan awak punya produk, mungkin awak dah boleh bagi tahu physical produk awak. Mungkin boleh bagi sikit hint berkenaan dengan harga tetapi jangan terlampau drastik sangat. Ataupun kalau awak nak kekal dengan soft sell tak ada masalah. Boleh juga buat soft sell. Mungkin pembacaan yang relax, yang santai tetapi agak panjang memandangkan waktu ini waktu rehat yang agak panjang lah. Tetapi ingat jangan bagi serabut you punya customer. So bolehlah masa ni. So terpulang sama ada awak nak buat teknik soft sell dan juga hard sell. So pilihlah antara duanya. Okey, yang seterusnya bila? Okey, pada pukul 1 petang. So yang ini juga kita panggil sebagai waktu rehat. Biasanya waktu rehat berlanjutan sehingga pukul 2 lah, lebih kurang macam tu lah. Alright. So kita panggil waktu ni adalah waktu bertenang sebelum mereka ni memulakan pekerjaan semula. So pastikan bentuk perkongsian awak tidak terlalu berat kerana kebanyakan audiens ataupun pelanggan kita pada waktu ini diorang ni akan terkejar-kejar tau. Masa antara lunch, antara nak solat lagi, kalau anak sekolah nak pergi ambil anak sekolah lagi dan macam-macam, waktu tu semua benda nak buat. Masa tu nak bayar bil lah, bil khitu, bil khini kan. So masa tu agak sibuk sikit. So kalau boleh bentuk perkongsian
ataupun copywriting yang awak buat tu jangan terlampau berat, dan sekali lagi awak boleh guna sama ada teknik soft sell ataupun hard sell. Okay, next. Waktu pukul 5 petang iaitu sebelum balik kerja. Biasanya antara pukul 4.30 sampai pukul 5 petang macam tu lah. So yang ini, waktu ni merupakan waktu kemuncak tau. Untuk anda post iklan promosi sama ada di Facebook ataupun IG. So melalui pemerhatian saya lah. Ni saya ambil contoh lah rakan sekerja saya. Especially kepada staff-staff wanita kan. So kebanyakan mereka ni, sebelum waktu balik ni biasanya dalam setengah jam sebelum, 1 jam sebelum tu mereka dah mula bersiap-siap. Solat asar and then bersiap-siap untuk pulang ke rumah. So pada ketika itulah sebelum punch card ni, kebanyakan ramai yang ada masa yang agak terluang untuk mereka akses kepada Facebook masing-masing sebelum ambil keputusan untuk punch card dan juga balik ke rumah masing-masing. So kalau boleh waktu ni, pasal kita nak kekalkan mood mereka ni. Pasal apa? Daripada tempat kerja nak balik ke rumah, kita nak kekalkan mood mereka happy nak jumpa anak-anak dan juga suami yang tersayang ataupun isteri tersayang. Jadi kalau boleh, posting yang awak buat tu jangan bagi mereka ni serabut. Buat terfikirlah, tanya soalan berbentuk, buat posting berbentuk soalan lah, apalah kan. So jangan. So buat posting yang agak santai, yang kelakar, adalah ciri-ciri apa kata orang tu, humor dekat situ. Ringkas, sebab masa ni orang penat, dan terkejar-kejar nak balik. Ditambah pula nasib tak baik, kena pula hadap traffic jam. So kalau boleh jangan buat macam tu. Alright. So kalau boleh, teknik yang awak boleh gunakan adalah penulisan secara hard sell. Masa ni tak ada masalah. Awak dah boleh mula tonjolkan apa dia produk awak, physical produk awak, harga produk awak, tawaran-tawaran yang awak boleh bagi kepada pelanggan-pelanggan awak, tak ada masalah. Letaklah gambar produk awak, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita nak ke tempoh waktu yang selepas ini. Ada dia punya, dia synchronize dengan waktu yang selepas ini. Pukul berapa? So next kita tengok. Okey, pukul 10 malam. So pukul 10 malam ni kita panggil waktu kemuncak. Biasanya waktu ni adalah waktu rehat dan santai. So awak jangan buat posting dalam pukul 8 malam, 9 malam. Jangan. Sebab apa? Sebab waktu tu biasanya kaum-kaum ibu dia sibuk lah. Dia sibuk membuat persediaan juadah untuk makan malam. Kan, ini bagi mereka yang makan pada waktu malam lah. Ambil dinner pada pukul 8 lebih macam tu lah. Kalau dia ambil petang pukul 6.30 tak ada masalah. Kan? Tapi kalau dia punya dinner tu memang pada waktu malam, so jangan kacau. Okay? Memanglah orang kata prime time kan, kebanyakan iklan-iklan pun kalau dekat TV waktu tu lah yang paling mahal. Tapi ini berbeza dengan pengiklanan di Facebook dan juga IG. So jangan ikut pengiklanan di media masa. So biasanya pada pukul 10 ni suami dan anak-anak dah kekenyangan lepas ambil dinner dan sebagainya lah. So masing-masing akan akses Facebook dengan tenang tanpa ada gangguan, dah relax. Pinggan mangkuk pun dah basuh, sinki dah clear. So pada masa itulah mereka ni akan melabuhkan punggung, duduk dekat sofa ruang tamu. Maksudnya masa kualiti lah, masa privacy kan. Yang si suami mungkin buat hal dia, yang si isteri bukanlah kata kita nak renggangkan hubungan tu, tetapi ini realitinya. Pada waktu malam ni biasanya macam tu lah. Akan ada quality time untuk suami dan juga isteri ni tadi kan. So pada masa ni ini adalah masa yang terbaik untuk buat posting yang agak panjang. Sebab apa? Sebab waktu-waktu beginilah mereka ni mempunyai banyak masa untuk membaca dan sebagainya, untuk membuat pertimbangan juga, jangan lupa. So
Dan waktu-waktu begini juga kalau nak minta customer transfer ataupun buat payment pun agak senang sebab mereka ni dah mula memasuki tempoh-tempoh ataupun fasa relax. So teknik yang boleh kita gunakan adalah teknik hard sell. So nampak tak? Siang tadi kita buat hard sell pukul berapa? Pukul 5 kan? So dia akan berlanjutan sehingga pukul 10. Mungkin masa pukul 5 tu audiens ataupun pelanggan kita dah mula buat pertimbangan. Mula timbang-timbangkan sama ada nak beli produk kita ataupun tidak. So pada pukul 10 malam dia akan buat keputusan. Sama ada nak membeli ataupun tidak. Once dia kata ataupun dia berminat nak beli barang kita, so kita kalau awak berjaya close sale dengan pelanggan awak, maka awak boleh minta dia buat transfer ataupun buat payment pada waktu tersebut dan itu agak senang. Okey. So ini adalah formula yang boleh saya kongsikan kepada awak semua dan saya harap awak semua boleh ikut. Walaupun saya kata ini adalah cadangan sahaja, tetapi cadangan ini melalui beberapa siri survey yang kita lakukan lah, dan kita dapati waktu-waktu begini adalah waktu-waktu yang sangat sesuai untuk kita buat posting sama ada di Facebook ataupun Instagram. So terpulang pada anda, sama ada anda nak ikut ataupun tidak. So saya harap anda semua boleh ikutlah supaya apa? Konsistenlah posting yang awak buat di FB ataupun IG awak. Dan macam saya kata hari tu, nak elakkan daripada page awak jadi page cengkerik. Krik kan. Sunyi aja kan, tak ada apa-apa posting. So saya harap, sekali lagi saya harap anda boleh follow cadangan daripada saya ini dan saya doakan supaya anda semua berjaya, kaya raya dan boleh membantu masyarakat di luar sana. So saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua, bye bye.